Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syama'iluhul Hamidah wa Khisaluhul Majidah, sehinggalah perkataan beliau wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu lamma dakhala 'ala an-nabi alqa ilaihi wisadatan faqala Adi ashhadu annaka la tabghi 'uluwan fil ardi wala fasada. Wa aslama Adi bin Hatim summa qala Rasulullah iza atakum karimu qaumin fa akrimuhu. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia satu kali masuk berjumpa dengan Rasulullah. Adi bin Hatim ni kita tahu dah, dia ni orang besar di dalam kaum dia ni, dia ketua. Maka apabila masuk temu dengan Rasulullah, Rasulullah ambil wak mari batah letak ke dia. Orang Arab ni antara benda yang menyebabkan dia selesa, nak menunjukkan dia nak memuliakan seseorang, dia wak mari batah. Wisadah. Wisadah ni batah wak tukak. Batah wak tukak. Wak tukak tangan. Orang Arab ni kalau dia kecek, dia suka tukak di batah. Rasulullah suka tukak sebelah kiri. Tak batah sebelah kiri, tukak lagu ni. Maka kalau duduk lagu ni lenguh. Orang Arab kalau dia buat, dia akan letak batah. Suka tukak lagu ni. Rasulullah tukak sebelah kiri sebab alik kanan kita boleh guna ke apa. Kalau tukak sebelah kanan, jadi guna tangan kiri sebab tangan kanan duduk guna. Tu caranya. Maka apabila mari tetamu orang besar, maka Rasulullah muliakan. Pada masa tu Adi bin Hatim ni kafir. Kafir lagi. Bukan masuk Islam pun. Bukan kata dia pun. Maka mari orang kafir temu dengan Rasulullah. Rasulullah muliakan dia atas nama dia tu pemimpin. Maka sebab tu kalau orang mari jumpa dengan kita, siapa dia pun dia, kalau dia orang besar, kalau kita nak ikut Rasulullah. Kalau tak ikut Rasulullah, mudah kecek nah. Tapi kalau nak mendakwa ikut Rasulullah, muliakan dia. Tak rugi kita kalau kita ikut Rasulullah. Maka apabila Rasulullah kata ambil batah, dia nak tukar. Maka katanya Rasulullah, aku tidak pernah tolak 3 perkara. Dalam hidup aku, boleh kata benda ni aku sangat suka. Salah satunya batah. Batah. Batah bukan batah tidur dah. Batah tidur dipanggil mikhaddah. Khiddah ni pipi. Batah wak letak pipi. Itu panggil mikhaddatun. Kalau wisadatun, batah wak tukak. Wak tukak. Maka orang Arab, Nabi kata aku tak pernah tinggal batah wisadah. Kalau orang bui tentu dah. Aku tak ajin kata, tak apa. Dok. Sangat selesa. Tu bagi orang Arab lah. Tempat kita tak tahu. Selo lagu mana. Kapit atas belakang, kau gamun tu cara dia. Jadi orang Arab ni, cara duduk hak special. Sebab tu kita, kalau boleh ada tempat khas terima tetamu. Dan Rasulullah terima tetamu ni, Rasulullah ada pakaian khas.
Nah, kita sebut dah antara sunnah Nabi kalau orang mari bertamu sunat kita berjanguk sikit terima tetamu. Ni terima tetamu nampak suruh tasawuf ke. Kain plekat sekat dada. Nah, dengan tali lembunya, dengan sadak-sadak atas belakang. Oh, terima tetamu nak suruh nampak tasawuf. Betul kau lagu tu. Tasawuf yang sebenar adalah mengikut Rasulullah zahir dan batin. Kalau seorang itu mendakwa tasawuf tiba-tiba meninggal ke cara Rasulullah, bererti cara dia tidak molek lagi, tak sempurna lagi. Kerana kesempurnaan itu berada di Nabi Muhammad. Dialah al-insanul kamil, manusia yang betul-betul sempurna manusia. Contoh tu Buddha. Tak usah duk cari contoh lain. Hak ni contoh sosok ni lah. Maka ikutlah dia zahir dia dan batin dia. Barulah kita jadi manusia yang sempurna. Kalau kita ikut keedah orang ni, mungkin betul. Tetapi dalam bab lain dia tak betul pula. Mungkin dalam bab ni dia molek, tapi dalam bab lain dia tak sempurna pula. Ada cacat celah dia. Sebab tu dalam bab contoh Rasulullah sebut Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad saja. Orang lain ya bagus dalam bab ni, tapi dalam bab lain dia lemah pula. Dalam bab zuhud boleh ikut dia. Kali bab lain tak boleh ikut pula dia. Dalam bab belajar boleh ikut dia, tapi dalam bab ni tak boleh ikut pula dia. Tapi Rasulullah ikutlah tajuk ke apa dia boleh ikut belakang. Nah, maka kita nampak mudah ya. Ambil batal letak kat nyang. Tapi benda itu dibuat oleh Nabi, dibuat oleh kekasih Allah Ta'ala. Maka kalau kita buat benda yang dibuat oleh kekasih Tuhan, nescaya Tuhan suka. Kita apabila perbuatan kekasih kita, pasti kita suka. Orang kalau minat kok Korea, makan Maggi Korea. Padahal buat kita orang ulu tak biasa makan Maggi pedas. Makan sebab gila kok Korea. Tak biasa makan Maggi apa nama rima pedas supu hati lagu ni. Makan nak suruh nampak Korea. Maka gila tak gila makan Maggi sebab nak ikut Korea. Tak biasa makan Maggi mah. Maka kalau gila ke Nabi dah. Maka ikutlah Nabi, tak rugi. Demo tak saya ikut tak apa. Kita tidak paksa, tapi kalau nak dekat dengan Allah, nak dekat dengan Nabi, banyak ikut Nabi. Semakin banyak kita ikut Nabi, semakin rapat kita dengan Tuhan kita. Kerana apa? Kerana dalam Quran kata fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut aku katanya Nabi Muhammad. Ikut syariat aku, ikut arah aku, ikut pelajaran aku, ikut tunjuk ajar aku. Yuhibbukumullah. Nescaya pasti Tuhan akan sayang kamu. Biarlah orang atas dunia membenci kamu, menyatakan kamu gini-gini, tetapi apabila mengikut Nabi Muhammad, Tuhan sayang. Cukuplah bagi orang mukmin apabila dia rasa diri dia disayangi oleh Tuhan dia. Sekalipun makhluk lain membenci, tetapi Tuhan menyayangi kita. Kita suka. Dalam syair kata, man wajadallah fala syai'in fat, wa man fatallah fala syai'in wajad. Siapa dia yang boleh Tuhan? Siapa dia yang memiliki boleh Tuhan? Maka tidak ada satu benda pun terlepas daripada diri dia. Dia boleh Tuhan, semua benda boleh kita belakang dah. Boleh Tuhan. Dan siapa terlepas Tuhan daripada diri dia, tak ada benda pun dia akan boleh. Kalau dia terlepas Tuhan, tak ada benda dia akan boleh. Tapi kalau boleh Tuhan, boleh semuanya. Sebagaimana cerita seorang raja. Raja ni, apabila dia meretah lama, dia tengok orang-orang kerja dia, pegawai-pegawai dia, kuli-kuli dia, orang kerja dia, tukar gaji dia. Maka dia satu hari dia panggil tukar gaji dia. Dia kata, puakmu ni khidmat bagus. Semenjak aku tengok lah ni, Masya Allah, kerja sore-sore bagus belakang. Hak ni buat kerja dia, hak ni buat kerja dia. Memanglah servis terbaik ISO lah. Tapi hari ni aku nak pergi cuti lah puakmu.
Mu nak kelik kapung kau, mu nak pergi mana dah gilah. Aku wi coti ke pokmu. Jadi sebagai tanda terima kasih kerana pokmu khidmat dengan aku, maka aku wi pilih kepada mu gapo dia hok mu nak dalam istana aku ni. Mu nak gapo dia ambil. Patu dia panggil pekerja pertama. Okey, pak cik. Pak cik lama dah kerja. Lama dah kerja. Pak cik nak kelik hari ni saya wi coti. Pak cik nak gapo dia dalam istana ni? Pak cik tu kata hamba kenal puyuk tueku, puyuk. Puyuk mah Allahu Rabbi. Hamba tiap kali duk gosok kalau boleh kat hamba ke. Katanya tueku, ambil. Bismillah. Ambil kawan tu, sokong melompat. Pekerja kedua pula. Mai. Okey, hari ni nak kelik, nak gapo dia dalam istana ni pilih. Kawan ni kata hamba seliu kerih tueku. Oh, comel kerih tueku. Tueku kata nak. Ambil. Kelik. Panggil sore. Akhir sekali pekerja terakhir. Pekerja terakhir katanya sultan tu kata, Pak cik nak gapo? Ni lah sekali dah ni. Pak cik tu kata saya tak sigapo. Tak boleh lah. Orang ambil belakang ni. Jadi mesti ada masa dia buat kerja dulu, kau teringat nak makan gapo dia, nak tanah kau, nak harta kau, kita beri belakang ni. Katanya pak cik tu kata saya nak saja. Nak gapo? Saya nak tueku. Bisa pak cik tu. Katanya sultan tu apabila pak cik tu kata saya nak tueku sendiri. Maka katanya sultan apabila mu ambil aku, semua benda hak aku milikmu. Kita dengan Tuhan lagu tu syukur. Kalau boleh Tuhan, semua benda boleh. Tapi janganlah buat Tuhan itu sebagai untuk mencapai matlamat kita pula. Nak Tuhan kerana nak benda lain. Jadi, pak cik tu pandai dia kata. Dia nak tueku. Maka apabila boleh tueku semua, hak hamba boleh berlaku kepada tueku. Jadi hok dulu nak kerih ko, nak gotu ko, hanya boleh benda tu sahaja. Tak pergi ke mana? Ya, tak pergi ke mana. Maka kita dengan Tuhan juga mestilah gotu. Dalam hidup kita mestilah dia semata-matanya. Maka nak dapat Tuhan ni kena lalu kok Nabi Muhammad. Semua benda hok Tuhan suka berada di Muhammad. Cara makan hak Tuhan suka, cara Nabi Muhammad. Cara tidur hak Tuhan suka, cara Nabi Muhammad. Semua cara Nabi Muhammad tu hak Tuhan suka. Tak usah duk takut, tak usah duk bimbang kalau kita ikut Muhammad sungguh. Tapi kita akan bimbang kalau kita tak ikut Nabi Muhammad. Sekalipun beragamalah kita setara mana pun, tapi tak ikut Nabi Muhammad, benda tu sia-sia semata-mata. Tuhan tak suka pun hak kita buat. Kita buat apa Tuhan suka. Kerana hak ni hak Nabi Muhammad buat, maka Tuhan suka. Bukan kerana kehebatan, keikhlasan kita buat, maka Tuhan suka ibadat tu. Tak, Muhammad pernah buat benda ni. Tu, hebatnya Nabi Muhammad. Maka kalau kena carilah kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Carilah orang-orang yang membawa kita kepada Nabi Muhammad. Kerana apabila jumpa Nabi Muhammad, pasti jumpa Tuhan. Tak ada hamba jumpa Muhammad saja Tuhan tak jumpa. Pasti jumpa Tuhan. Tapi kalau bawa kepada agama, bawa kepada nampak kebaikan, tapi tak bawa Muhammad dalam tu, tak ada nilai. Dia hanya kaya dengan pemikiran dia, kaya dengan semangat dia, Nabi Muhammad tak ada. Disebut dalam kitab-kitab kata, sesiapa yang mengajak kamu, menarik kamu kepada dunia, maka dia mengkhianati kamu.
Sesiapa yang mengajak kamu kepada ibadat, maka orang itu hanya memenakkan kamu sahaja. Ajar ibadat tu, ajar mengatik, ajar gapo dia. Orang ni memenakkan kamu. Tetapi kalau ada orang ajak kamu kepada Tuhan, maka dialah yang menasihati kamu sebenarnya. Ada orang ajak kita kepada ibadat tapi tak ajak kita kepada Tuhan. Ajar gerak ke saja-saja. Kosong, tak ada matlamat, tak ada maksudnya. Maka orang ni hanya memenakkan tubuh kita saja. Gerak ke, upacara yang tidak ada maksud Tuhan di dalam tu, tak ada niat Tuhan, bazir semata-mata. Belajar bukan kerana Allah. Tidak hadir Tuhan dalam belajar. Belajar tu sia-sia. Semaya tidak hadir Tuhan dalam semaya tu, ibadat tu sia-sia. Memenakkan kita saja. Tetapi orang tu ajar kita nampak supaya duduk saja. Nampak pun duduk saja. Tapi dia ajar kita ingat Tuhan. Duk. Ingat, fokus dalam hati kita, dalam hidup kita, fokus kepada Tuhan semacam. Duk. Time tidur, time makan, time ketandah, time mana, pergi maiding, pergi mana pun. Hati duk. Ingat dia semacam. Bahkan ulama tasawuf kata, hamba ingat Tuhan sekalipun ketika setubuh dengan bini. Setubuh dengan bini, tak ingat dah kita ke Tuhan. Orang wali ingat lagi ke Tuhan. Ni tanggungjawab dia sebagai suami untuk isteri dia. Ingat. Maka setengah jam, contohlah setengah jam. Pok kita sejam belakang rasa. Misal contohnya. Setengah jam, kau sejam tu, maka jadi ibadat. Tu, tengok. Maka setiap benda yang ada maksud Tuhan, ingat Tuhan, maka benda tu jadi ibadat. Sekalipun nampak saja-saja, nampak duduk saja, nampak macam makan nasi, bukan ibadat, boleh pahala. Tapi nampak rupa ibadat akad tangan, tak boleh pahala. Pelik sungguh. Rupanya tak kena di niat, tak kena di maksud dia. Kalau kita betul sasaran kita, insya-Allah tepat. Sebab tu penting tu. Nak pergi kepada Tuhan mesti melalui Nabi Muhammad. Faqala Adi, maka berkata Adi, kerana sebab satu bangsa. Disebabkan satu bangsa, maka Adi mengucap selalu. Mengucap asyhadu annaka la. Aku bersaksi sesungguhnya kamu bukan maksud ke nak jadi besar dan takabur di atas muka dunia. Wa aslama, maka masuk Islam lah Adi bin Hatim. Masuk Islam kerana sabata. Tu kita kata kita tak tahu hidayah duduk mana. Mungkin sebab kita belanja di ITO, mungkin dia dapat hidayah. Kita duk ceramah saja, tak ada orang masuk Islam. Tapi kerana kita tolong dia kepit pintu, kita buka tolong kepit pintu. Boleh masuk Islam ke kepit pintu. Maka hidayah kita tak tahu kebaikan mana hak Tuhan buat jadi sebab kepada hidayah seseorang. Kerana sebutir bata, Rasulullah kata ambil bata, tak dia. Orang tu terasa dihargai. Dia kafir lagi. Kita lah ni orang Islam sama-sama mampu lah. Dia benci Allah. Selipar mu tak si tengok selipar demo. Berat. Dia nak marah. Sama-sama Islam. Nabi Muhammad orang kafir, Nabi Muhammad mulia okey. Duduk sebelah depan dia. Bukan letak jauh-jauh. Orang kafir mari letak di sebelah dia. Kita orang kafir. Tengok tu mucung-mucung buat muka dah. Becinya dalam hati. Maksiat dalam perut pedaya tak beci. Tak beci kat orang. Baya beci kejut. Bawa Muhammad kat situ. Tak bawa Muhammad langsung. Maka apabila masuk Islam Hatim Rasulullah hoyak kat saing-saing dia, sahabat dia. Iza atakum karimu qaumin fa akrimu. Apabila orang besar, ingat Nabi ayat. Apabila orang besar, mari bila-bila muliakan dia. Tengok. Kita muliakan dia. Dia orang besar, dia jadi orang baik. Dia jadi orang Islam. Lepas ni dia tariklah kaum dia ni. Nah, cara kita. Orang tak usah dengar mulut kita kecek bela-bela. Gerung dengar. Nah, tapi perangai Allah Rabbi. Lebih baik tak pandai kecek pun telo, kecek pun tak fasih. Tapi perangai
perangai. Maka hak pandai berat paling berat di atas mizan Tuhan adalah perangai yang baik. An Abdurrahman bin Abdin wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ada soalan? Ada? Ha? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Soalan saya, apa dalam Quran Tuhan sebut dia tu kami, padahal dia satu. Oh gitu. Nah, Tak puas hati tu. Nak tanya main-main. Apa dalam Al-Quran mengguna perkataan kami. Kami jadi ke manusia. Kami. Padahal seorang ya Tuhan yang menjadikan dan mencipta hanya Tuhan seorang. Apa yang kata kami? Patut kita kecek saya lah. Akulah yang menjadikan. Apa guna kami? Oh gini. Orang Arab kalau nak kecek dia tu bisa dia sebut kami. Berarti Tuhan seorang tu supaya ramad dah. Supaya kita lah kalau orang debel. Jangan cabar aku. Dia ambo mari ke. Perkataan dia kami mari ke. Jadi kita seorang ya. Tapi debel kita tu takut. Orang takut besar. Maka Tuhan nak royak dia tu debel. Dia tu bisa, dia tu hebat. Maka dia guna perkataan kami. Supaya ramad dah. Supaya orang gerung sikit. Maka orang Arab dia guna perkataan kami. Nahnu. Memuliakan diri dia. Tu maksud menggunakan perkataan kami bukan guna perkataan aku. Tu bahasa Arab lah maksud dia lagu tu. Ada soalan? Masalah soalan tanya dia katalah. Dia lah kata, kamu tak tahu, kamu tak baca. Dia kata, dah ni ada isu lah. Isu masalah ada orang kata hina Nabi. Dia kata lagu mana? Dia kata Muhammad ni takut nak kok pelangi. Muhammad ni takut nak kok pelangi. Maksud Muhammad tu Nabi Muhammad lah. Bukan Muhammad polis kita, saing kita tu. Waktu menakut kok ujian, nakut kok pelakar. Ada belakang, tu tak apalah. Ni Muhammad sini dia masuk ke Nabi Muhammad. Masuk ke pelangi ni LGBT tu kok. LGBT tu lah. Maknanya dia kata hina Nabi Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad takut sangat kok LGBT. Maknanya takut kok anti kok guana tak tahulah. Jadi gini. Masalah orang hina Nabi pertama kita. Apa yang ia sebut tu jangan kita niat ke itu Nabi kita. Dia kecek lah gapo-gapo tu bukan Nabi kita. Pertama dulu. Jangan etikok. Sudah Nabi kita takut. Jangan. Hak dia kecek tu masuk jadi dalam akal fikiran kita. Supaya hina Nabi, lukis gambar Nabi gini-gini. Nabi Muhammad suka orang tino dulu dah. Lukis gambar Nabi Muhammad. Pertama jangan etikok gambar tu gambar Nabi kita. Mu nak lukis. Hak Nabi ambo faham bukan lagu tu. Jangan pertama kena etikok jangan. Apabila kita etikok lagu tu, kurang sikit marah kita. Hak dia sebut tu bukan Nabi Muhammad pun.
Hak tu hak menurut dia. Hak menurut ambo. Hak ambo kenal Nabi Muhammad lagu ni. Perangai dia. Dia lagu ni, lagu ni. Pertama, jangan etikot hak dia sebut. Ataupun hak dia lukis. Tu bukan Nabi kita. Mu nak lukis gambar apa dia tertulis. Hak tu faham mu. Faham ambo. Nabi ambo bukan lagu tu. So, etikot dulu. Jangan etikot benda tu Nabi kita. Kalau kita etikot lagu tu, kurang sikit marah. Ada zaman dulu orang Perancis tu dia lukis gambar Nabi. Lukis gambar Nabi, Nabi suka orang tino, macam-macam gambar. Maka gilah orang. Orang duk kata, orang buat muzaharah, orang buat tunjuk perasaan ke apa dia. Tiba-tiba seorang ulama mari jumpa dengan dia. Dia jumpa dengan dia. Dia tanya, bapa mu tak marah kau kat aku, mu mari jumpa lagu ni. Orang lain, jangan orang Islam lah ni duk tengah marah kat aku dulu macam-macam kata. Seluruh dunia duk akak spanduk, duk akak apa. Dia kata, mu tak marah, aku lukis gambar Nabi mu. Maka ulama tu kata, saya tak marah. Pelik mu. Mu orang kerajaan ke? Mu minat orang kerajaan ni sekali ni tak marah ke orang ni. Orang hina Nabi mesti orang kerajaan. Sekali orang ni mikir, apabila tak marah kena benda-benda lagu ni, orang kerajaan dia mu ni. Maka kata ulama tu, aku lukis gambar ni. Mu lukis gambar. Tu bukan Nabi aku pun. Aku tak pernah ikut benda tu. Sebab tu aku tak marah. Lukisan mu tu bukan Nabi aku. Mu nak lukis lah apa. Tak ada kaitan pun dengan Nabi aku. Aku kenal Nabi aku lagu lain. Nabi aku baik, Nabi aku gini-gini. Dia kata aku tak pernah tengok orang Islam lagu ni. Pelik mu. Orang lain duk marah-marah. Dia ingat Nabi dia tu gambar tu. Hak tu dia marah duk lukis gambar. Dia ingat tu gambar Nabi dia. Hak tu dia marah. Ambo bukan etikot pun Nabi ambo. Mu nak lukis ke apa dia ikut mu lah. Mu go etikot mu, mu go mu kafir. Berat lagi. Mu mikir ke apa dia tak tahu aku. Cuma aku tak terasa apa sebab mu lukis mu. Kau aku, Nabi aku lagu lain. Mu lukis lah ke apa dia. Mu nak bergambar ke apa dia. Hak tu fikiran mu. Tak ada kaitan dengan aku nak marah lagu mana fikiran mu. Kawan tu kata, pelukis tu kata, aku tak aja jumpa orang Islam. Aku ingat aku lukis dia kau marah. Mu tak marah dah. Bukan Nabi. Betul mu mikir. Pelik sungguh mu mikir. Tengok. Pertama jangan etikot hak dia kata tu Nabi kita. Nabi kita bukan jenis lagu ni. Nabi kita ikutlah dia hina dengan macam-macam ayat pun. Pertama jangan etikot tu Nabi kita. Keduanya gini, kalau kita betul saya nak bela Nabi. Betul saya nak bela Nabi. Kalau dia buat benda-benda menghina Nabi, semakin kuat kita mari ngaji agama. Semakin kuat kita tutup aurat. Semakin kuat kita semaya Jumaat. Barulah orang kafir tu sendiri akan marah ke orang kafir tu. Mu bawa kerja lagu ni. Mu tengok, mu hina sekali. Tengok orang penuh malasa. Orang Islam kau kuat beramal. Orang Islam kau juru, kau gapo. Akhir sekali orang kafir akan marah ke orang kafir tu. Tapi kalau bodoh akak, semaya subuh dak. Padu ain dak. Kau ya lukis, kau punuh kita. Dah lah perangai tak jauh dah. Gi duk kaluk, gi wak goni. Tak ada makna di sebalik apa pun. Tak ada makna gapo. Jadi dua tindakan kita. Kalau orang hina Nabi, pertama jangan etikot benda tu Nabi kita. Kedua, kita lawan dia dengan semakin kuat kita pegang kepada agama kita. Dia nak hina Nabi kita, semakin kuat kita pegang agama kita. Semakin kita mulia semakin rajin kita mari makluk. Ni malah mari makluk. Nak bela Nabi. Makluk tak mari. Orang puji Nabi pun tak mari, tak sedok buah. Itu buah semata-mata. Kalau nak buat provokasi, kalau nak buat soho, nak viral, pergi. Tapi benda tu tidak membantu kita. Tu cara nak lawan semula perbuatan orang kafir kepada Nabi kita. Nabi kita tak ugah, dia dah sempurna, dah jumpa dengan Tuhan dah, beres dah. Orang hina, orang lukis ke apa dia tetap dengan Tuhan dah. Siapa naik darajat setiap minit, setiap detik, setiap saat. Jadi tak sudah ugah. Nabi kita tak ugah pun dengan tindakan dia. Kita lah ni. Adakah kita nak ikut Nabi Muhammad hak kita puja tu? Apabila orang hina Nabi kita tengok Nabi kita semakin tinggi darjat dia, nak ikut ada dia. Kau kita duduk dengan cara kita duduk pada ain tak ngaji tu aurat dok goni, tak salah. Benda tu tak ada peningkatan langsung pun. Tu cara dia. Wallahu a'lam. Ada soalan?
Wispeka. SPK pula ke pula? Omat. Wispeka pernah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey, nak tanya gini Ustaz. Kalau dulu pasal kalau kita hidung nak maco kita pergi operate Okey, kalau hidung nak maco kita operate. Jadi benda tu haram ke Ustaz kan? Tapi lah ni dia tak operate dah. Dia macam cocok jagung. Cocok jagung? Jagung dalam hidung. Jadi hidung tu dapat maco. Saya nak tahu benda tu tinggal jagung coking itu. Tinggal jagung ada coking. benih dalam tu Ustaz. Ada ya buai pula. Ya buai pula lah. Dia masuk benih dalam hidung tu. Jadi hidung tu maco. Lepas tu kalau macam muka kita jerawat dia cocok collagen. Jadi benda tu jadi benda haram ke? Takut semaya tak sah lah sebenarnya. Sebab ada segelintir saya tahu dia cocok benda tu, dia tanya saya jadi biasa buat ke? Saya tak biasa buat tapi ada segelintir. Nampak di tim sahabat saya. Nampak di tim molek huraya dia. Kemah. Masalah gini, masalah ubah kejadian. Taghyirul khalqi. Merubah ke kejadian Tuhan. Adakah boleh gini? Kalau kejadian itu sudah comel dah, hidung kita comel dah, molek dah, tidak cacat, tidak sakit, tidak aib, tidak gapo, maka jangan ubah. Hendaklah kita reda dan bersyukur dan rasa cukup dengan pemberian Tuhan. Kalau kita ubah bererti kita tak puas hati dengan ciptaan Tuhan. Apakah hukum merubah ke kerana tak puas hati? Haram dan berdosa. Tetapi kalau kita ubah muka kita kerana kita sakit. Misalnya hidung kita aksiden, putus. Cakap nak kecek dengan orang, gitu. Orang tak faham. Jadi sakitlah kita, aiblah kita. Maka boleh kita ubah kerana rawatan. Kerana kita malu. Boleh. Muka kita misalnya jerawat, kau gapo dia menyakit, kau gapo kita pergi cocok, ubat. Maka kulit kita jadi comel. Okey, tak ada masalah apa. Bukan maksud nak merubah ke kejadian. Bahkan dia masuk dalam kategori rawatan. Maka merawat satu benda ni harus boleh. Saya nak kekal dengan muka lagu tu dengan hidung tak ada hong-hong. Tu boleh pada demo. Demo nak sabar lah. Tapi kalau demo saya tak boleh sabar. Orang buat nganyi belakang. Panggil hong-hong. Malu hamba. Jadi apabila buat hidung lagu tu hamba jadi orang tak hina. Boleh hukum dia harus. Bahkan ada ulama kata sunat. Kerana kalau kita duduk pak orang jadi tak selesa. Cutlah makan nasi setalai lagu mana. Kawan dia bunyi ho. Aku nak makan nasi seron nalih. Ho. Jadi sunat dia ubah keadaan dia supaya orang lain selesa dengan dia. Atas nama rawatan tak apa. Tapi lah ni bukan rawatan tu dah. Nak ubah kejadian. Tak reda dengan kejadian hidung dia molek dah. Nak cocok pula cocok bubuh silikon jadi tinggi. Adalah tinggi ni. Nama bahasa jenis gila ke hidung pula. Time musim hidung sampai tinggi belakang. Hidung lepek. Mulut tenganga. Dagu cotek belakang. Ya cocok bubuh guli, bubuh jepuk dalam ni. Macam-macam, jadi macam-macam. Maka hak tu kegilaan dia panggil. Bukan rawatan tu gila dah tu. Bapa awak tak reda? Dengan kejadian tu hewat molek lah. Lainlah kita cacat, kita gapo hak tu dimaafkan. Jadi hukum dia lagu tu dah. Kalau atas nama rawatan dibenarkan. Tapi kalau nak ubah kejadian kerana tak reda dengan pemberian Tuhan, maka tu tak boleh, hukumnya haram dan berdosa dan Nabi Muhammad marah. Jangan ubah kejadian Tuhan. Kalau boleh molek dah tangan. Tak puas hati tangan nak bubuh kulit pula sini macam katuk lagu tu. Tak boleh. Mengarut dah tu. Manusia Allah ni cocok bibir lah, cocok muka lah, cocok mata lah, cocok hidung lah, cocok lingo lah, pelik-pelik semua. Hak tu semua tu bentuk tidak reda dengan kejadian Tuhan. Tu haram, ya haram hukum dia. Ada salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kita nak tanya. Kita ni macam kita selawat Nabi. Kita selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat Nabi tu, tapi kita sedekah ke arwah ayah kita, boleh ke? Tu tanya. Okey. Kita selawat ke Nabi. Apabila selawat ke Nabi boleh pahala.
Apabila boleh pahala, sama ada kita nak ambil pahala tu kita boleh, nak wi kat orang pun boleh pahala. Ambo hadiah ke pahala ni kerana Tuhan wi pahala apabila orang selawat ke Nabi. Maka kita boleh, ambo nak wi pahala ni kepada ayah ambo, boleh hukum dia harus. Boleh. Jalah soalan dia aku tu dah. Terima kasih Ustaz. Jalah lagu tu dah. Jadi hukum dia hadiah ke pahala, hukum dia boleh. Khilaflah ulama benda ni khilaf nah. Tetapi hukum dia boleh. Tu. Wallahu a'lam. Kau ada soalan lagi kau? Makan nasi pula lah.